A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Nur Hidayah binti Muhammad Amin, calon rentasan Cemerlang 2020 Ambilan Jun 2017 Pengkhususan Pendidikan Islam, akan berkongsi dengan anda semua mengenai satu rahsia ramuan luar biasa dalam satu resepi. Nak pandai memasak, perlukan ramuan istimewa. Nak jadi cikgu hebat, pastikan ada superpower. Maka pada hari ini saya akan membentangkan superpower yang ada dalam diri saya. Yang pertama adalah versatile, di mana kita tahu saya mempunyai kekuatan iaitu versatile dalam penyampaian ilmu. Yang kedua, optimistik dalam gerak kerja. Dan yang ketiga, dinamik dalam mengadaptasi suasana iaitu fleksibel. Di mana ketiga-tiga ini merupakan superpower saya dalam praktikum fasa kedua kali ini. Saya fokuskan kepada 5 bahagian iaitu perancangan dan pelaksanaan, pentaksiran, core curriculum, refleksi dan peranan-peranan lain. Tanpa melengahkan masa, kita terus kepada rahsia yang pertama iaitu saya telah menghasilkan hasil pembelajaran mengikut standard yang telah ditetapkan, di mana saya meletakkan 5 unsur iaitu audience, behavior, content, degree dan situation. Contohnya, objektif pembelajaran yang telah saya bina. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat menjelaskan adab menziarahi jenazah dan kubur dengan betul selepas aktiviti sumbang saran. Itu adalah contoh hasil pembelajaran yang lengkap mengikut standard yang telah ditetapkan. Kita pergi kepada resepi yang kedua iaitu dari segi strategi PDP. Saya telah menggunakan strategi PDPC abad ke-21 iaitu berpusatkan murid, berpusatkan bahan dan guru sebagai fasilitator. Saya telah menggunakan beberapa kaedah dan teknik iaitu dari segi pemusatan murid. Saya telah melaksanakan aktiviti perbincangan seperti round robin. Yang kedua, aktiviti penyoalan dari aktiviti hot seat. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Yang keempat, sumbang saran yang di mana saya telah menggunakan aktiviti ini berbantukan peta iting. Yang kelima, pembelajaran melalui pengalaman di mana ia dapat dilihat apabila saya mengajar mengenai adab. Kita pergi kepada pemusatan bahan. Saya telah menggunakan audio, video, peta, slide, komputer, model, kertas warna, dadu gergasi, dam ular elektronik dan banyak lagi. Di mana bahan-bahan ini telah saya gunakan sebagai ramuan istimewa dalam PDPC saya. Seterusnya kita pergi kepada pedagogi masa kini di mana saya telah menerapkan 7 unsur pedagogi masa kini iaitu amalan 4C ataupun 6C. Yang kedua, pembelajaran terarahkan diri. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Yang keempat, pembelajaran penerokaan. Yang kelima, kontekstual terarah. Yang keenam, penyelesaian masalah. Dan yang ketujuh, berasaskan otak. Ketujuh-tujuh pedagogi ini telah saya berjaya terapkan dalam PDPC saya. Terus kepada elemen merentas kurikulum di mana saya memfokuskan 5 sahaja daripada EMK yang telah disenaraikan, yang mana saya menekankan mengenai bahasa, kreativiti dan inovasi, nilai murni, teknologi maklumat dan komunikasi serta keusahawanan. Ramuan istimewa seterusnya iaitu dari segi kemahiran insaniah atau lebih dikenali sebagai soft skill, di mana saya telah menerapkan di dalam PPC saya iaitu komunikasi, pemikiran kritis, kemahiran sosial, pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran kepimpinan. Sebagai contoh, kemahiran kepimpinan di mana kita dapat lihat dalam aktiviti ketika murid hendak membentang di hadapan kelas, kita dapat tahu ketua akan datang ke hadapan, di mana kita tahu sifat ketua adalah sebagai seorang pemimpin di mana dia berani untuk tampil ke hadapan dan membentangkan kepada rakan sekelas. Dan yang seterusnya adalah dari segi bahan bantu mengajar, di mana saya menggunakan bahan maujud dan bahan elektronik
yang berunsurkan dan bercirikan 3 aspek, iaitu tahan lama, saiznya bersesuaian dan fleksibel. Maka kesemua ramuan tersebut apabila dirangkumkan, dia akan menjadi perancangan dan pelaksanaan yang sangat menarik dan cemerlang. Di mana saya mendapat komen daripada pensyarah saya, iaitu beliau mengatakan hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan mengikut kebolehan murid. Hasil pembelajaran memenuhi kehendak DXKP. Pemeringkatan isi pembelajaran jelas mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran. Aktiviti yang dirancang sesuai bagi menyediakan aliran pemikiran murid dan menimbulkan minat murid ke arah PDP yang disediakan. Strategi sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua hasil pembelajaran, isi pembelajaran, perbezaan individu, unsur-unsur PMK dan PAK 21. Pemilihan sumber pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan hasil pembelajaran, strategi dan aktiviti pembelajaran. Sumber PDP yang menarik dan mencukupi. Elemen EMK bersesuaian dengan tajuk yang diajar. Aktiviti pengukuhan atau penilaian dirancang dengan jelas. Maka itu adalah bukti bahawa saya berjaya melaksanakan perancangan dan pelaksanaan dengan baik. Masakan bergantung kepada ramuan rasa semata-mata tidak akan menghasilkan makanan yang luar biasa. Kita perlu menilai masakan tersebut sama ada gula dan garamnya mencukupi ataupun tidak. Pada praktikum kali ini, saya telah melaksanakan pentaksiran untuk menilai murid saya. Saya telah melaksanakan pentaksiran secara autentik, di mana saya telah melakukan pentaksiran prestasi dan pentaksiran atas talian. Pentaksiran prestasi di mana saya telah melakukan pentaksiran secara bertulis, pemerhatian dan lisan. Saya telah melaksanakan pentaksiran bertulis pada subjek Jawi, pemerhatian pada subjek ulum dan pentaksiran lisan dalam subjek Al-Quran. Klik kepada pentaksiran seterusnya, iaitu pentaksiran atas talian, di mana ia merupakan e-portfolio. Saya telah melaksanakan kuis atas talian di aplikasi Wordwall dan Quizizz. Saya juga telah menyediakan portfolio untuk praktikum kali ini. Saya telah menyediakan 5 portfolio, iaitu portfolio praktikum, portfolio co-curriculum, portfolio bahan bantu mengajar, portfolio inovasi, pentaksiran dan lembaran kerja serta rekod persediaan mengajar. Di mana kelima-lima portfolio ini saya menekankan 3 aspek, iaitu penggunaan warna, kekemasan dan sistematik. Di mana kita tahu apabila kita menyebut mengenai sistematik, saya telah melabel dan membuat partition setiap file saya, di mana mudah untuk saya untuk mencari maklumat-maklumat penting. Tambahan pula, saya telah berjaya membina refleksi PDP berdasarkan 3 perkara, iaitu kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Dari situ, saya dapat mengenal pasti masalah-masalah yang sering kali timbul semasa PDP saya dijalankan. Tanpa bahan utama, masakan tidak akan lengkap. Tanpa melengkapkan jurnal, anda tidak menepati kriteria praktikum. Pada praktikum kali ini, saya telah berjaya menulis 10 jurnal dan menggunakan kategori yang pelbagai pada setiap minggu. Antaranya adalah dari segi pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah, penilaian dan lain-lain. Saya juga telah berjaya membentangkan refleksi pertengahan praktikum pada minggu yang ke-7 bersama pensyarah pembimbing saya, iaitu Puan Lili binti Yaakob, melalui aplikasi Google Classroom dan Google Meet, di mana selepas sesi pembentangan saya berjaya menjawab soalan-soalan yang diajukan daripada pensyarah pembimbing saya, di mana dari situ saya tahu terdapat banyak kekuatan dan kelemahan yang perlu dikenal pasti, dan di situ juga kami berkongsi maklumat bersama-sama mengenai sesi persekolahan. Saya selitkan juga di mana secara konklusinya pensyarah saya memberikan komen mengenai portfolio, iaitu beliau mengatakan portfolio saya lengkap dengan maklumat yang diperlukan serta dapat menunjukkan bukti yang jelas berkaitan tanggungjawab dan peranan-peranan lain terhadap profesion keguruan, berusaha untuk menilai diri dan dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat serta tindakan susulan sentiasa dilaksanakan. Ini menunjukkan bukti bahawa saya berjaya melaksanakan portfolio dan refleksi dengan baik.
Untuk bahagian core curriculum, saya telah dilantik oleh pihak sekolah untuk menjadi guru penasihat unit beruniform Tunas Puteri, guru penasihat kelab rukun negara, guru penasihat bola jaring dan guru penasihat rumah kuning. Saya juga telah berjaya menyiapkan portfolio yang dikehendaki, serta saya telah melakukan penyeliaan bersama Encik Mokhtar di mana saya telah melakukan core curriculum khas Santai Pantun. Santai Pantun ini berfokus kepada pantun teka-teki. Sasaran murid saya adalah murid tahun 5 dan mereka sangat memberi kerjasama yang baik sepanjang proses penyeliaan ini berlangsung. Dah ada ramuan rahsia, ramuan utama, bahan asas. Kalau tak ada alat nak masak seperti kuali, sendok, bagaimana masakan itu nak terhasil? Tanpa ada peranan-peranan lain, tidak lengkap praktikum saya pada kali ini. Penlibatan saya di dalam sekolah, saya telah menjadi guru penasihat core curriculum, setiausaha projek dan AJK keceriaan projek. Terbagi kepada inovasi, saya telah berjaya menghasilkan 3 inovasi iaitu Kit Visual and Rhythm The Zalzala, ciptaan lagu dan Easy Parking. Kit Visual and Rhythm ini mempunyai kelebihan iaitu yang pertama, memudahkan murid memahami intipati dan maksud surah Al-Zalzalah. Yang kedua, menjadikan PDP lebih menarik dan aktif. Yang ketiga, memberi gambaran secara visual sebenar intipati surah Al-Zalzalah dan pengajaran daripada kefahaman surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah ini, The Zalzalah ini saya telah berjaya melaksanakan pada murid saya iaitu pada minggu yang kedua di bawah tajuk ayat kefahaman surah Al-Zalzalah. Inovasi ini dibina atas gabungan aplikasi-aplikasi di internet iaitu yang pertama, Genially, Animaker, Prezi, Quizzes, Filmora, QR Code, dan hasil gabungan kesemua aplikasi telah dimuat naik dan digabungkan di dalam Filmora ke YouTube. Kenapa saya memilih YouTube? Kerana YouTube adalah pautan yang mudah dicapai semua pihak. Kita pergi kepada inovasi yang kedua dari segi ciptaan lagu. Saya telah berjaya mencipta lagu Akibat Tidak Mentaati Pemimpin dan Maksud Al-Muntaqim. Kelebihan belajar sambil menyanyi, murid dapat mengingat fakta yang panjang dengan mudah, murid bersemangat dan seronok untuk belajar, objektif pembelajaran dicapai dengan cemerlang. Berikut merupakan lirik lagu Akibat Tidak Mentaati Pemimpin dan lirik lagu Maksud Al-Muntaqim. Kita pergi kepada inovasi yang ketiga iaitu Easy Parking, di mana Easy Parking dibina atas dasar untuk mengumpul maklumat dan tugasan murid. Kelebihan parking elektronik ataupun Easy Parking memudahkan murid melihat semula tugasan sepanjang PKPB tanpa berlaku keciciran. Murid dapat menerima maklumat dan menghantar tugasan di satu pautan sahaja, tidak menggunakan data internet yang banyak sebagai bahan bukti guru mengajar, dan maklumat tidak akan hilang, di mana pautan tersebut mempunyai security yang tinggi. Dan saya telah menggunakan dua bahagian untuk membezakan kelas yang saya mengajar, iaitu dari segi warna. Warna pink untuk kelas pendidikan Islam dan warna purple untuk kelas bahasa Arab. Ia sangat memudahkan saya untuk meletakkan semua bahan kerana murid mudah melihat kembali apa yang tertinggal. Kuali sudip dah ada. Sekarang gas ada tak? Untuk praktikum kali ini, projek berjaya tak dilaksanakan? Pada praktikum kali ini, kami bersetuju untuk melaksanakan projek yang dinamakan Teratak Cinta Abadi. Kenapa dikatakan mengenai Teratak Cinta Abadi? Ia adalah berunsurkan sirah nabawiyah. Objektif projek menyemai sifat warga sekolah untuk cintakan sirah nabawiyah, menerapkan perasaan seronok warga sekolah untuk menelusuri sirah terdahulu, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, berkonsepkan penerokaan, menggalakkan murid untuk bersifat inquiry dan menjadi titik tolak untuk mendalami sirah Nabi, dan membuka minda murid untuk mengenali Rasulullah sejak di peringkat rendah. Kami akan jadikan projek ini sebagai mencu tanda sekolah, di mana ia merupakan satu tarikan utama untuk menjadi kebanggaan sekolah.
Perancangan dah rangka, kertas kerja dah lulus. Namun terdapat beberapa masalah dan kekangan yang berlaku di mana berlakunya pengumuman PKPB di mana institusi sekolah terpaksa ditutup. Maka projek kami terpaksa diberhentikan seketika dan atas sebab yang tidak dapat dielakkan. InsyaAllah jika diberi rezeki, kami akan cuba sedaya upaya untuk melengkapkan projek ini dengan sebaik mungkin. Maka lengkaplah resepi rahsia pada hari ini yang membawa 3 slogan superpower iaitu versatile, optimistic dan dynamic, di mana saya mengharapkan saya benar-benar menjiwai dan melaksanakan dalam kehidupan seharian saya sebagai seorang guru yang berjiwa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.